Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Apa khabar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Moga-moga pada hari ini kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah bertemu kita dalam majlis ilmu kita pada petang ini. Dan insya-Allah apa yang kita ingin kongsikan iaitu berkaitan dengan amalan mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tajuk perbincangan kita, tuan-puan yang dirahmati Allah. Sebelum tu saya nak tanya, macam mana suara saya, jelas ataupun tidak? Boleh dengar dengan jelas ataupun tidak? Kalau suara saya dengar dengan jelas, alhamdulillah. Jadi kita mulakan pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Penonton yang saya hormati, alhamdulillah ramai dah masuk dengan kita, bersama dengan kita pada petang ini. Yang memberi salam pada saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuh. InsyaAllah, amin. Baik, ada satu kata-kata daripada satu orang alim yang dirakamkan di dalam kitab ini, dalam kitab Imam Nawawi, tuan-puan dirahmati Allah. Man kana bi ta'ati 'indallah qariban kana bainan nasi ghariban. Cantik. Tanda seseorang itu ketika dia mula mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang sangat asing di kalangan manusia. Baik, apabila satu orang itu dia berusaha untuk menjadi orang yang taat, maka dia akan dekat pada Allah. Ada orang dia dekat dengan Allah melalui jalan puasa. Sebab apa? Kadang-kadang nafsu tu yang menyebabkan dia jauh daripada Allah. Jadi dia nak didik nafsu tu jadi baik, maka dia berpuasa, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia mendekatkan diri dengan Allah dengan zikrullah. Sebab dia tahu kelalaian selalu menghalang dia dan menyebabkan dia jauh daripada Allah. Jadi bila dia zikrullah, dia ingat pada Allah, dia zikir, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia nak dekatkan diri dengan Allah, dia baca Quran. Okey? Dengan dia baca Quran, dia menghayati janji-janji Allah. Kemudian dia melihat seksaan-seksaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang zalim, orang yang fajir, orang yang fasik. Lalu daripada situ dia mengenali janji-janji Allah itu di dunia dan di akhirat. Maka ketika itu hatinya tertarik untuk dekatkan diri pada Allah. Macam-macam cara, tuan-puan dirahmati Allah. Ada orang pula Allah berikan dia kesempatan nikmat di dunia ini dengan kekayaan. Lalu kekayaan telah menyibukkan dirinya untuk mengumpulkan harta dunia. Lalu dia rasa dia telah pergi jauh untuk mencari dunia, dia rasa dia jauh dengan Allah, dia rasa. Lalu untuk didekatkan diri pada Allah, dia sedekahkan, dia infakkan, dia gunakan harta-hartanya itu untuk wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui jalan itulah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada duit sikit, dia gunakan untuk bangunkan tahfiz. Dia ada sedikit duit, dia bangunkan rumah warga-warga tua. Dia ada duit sikit, dia gunakan untuk memberi manfaat kepada orang miskin, orang fakir, anak yatim. Ada orang jenis macam tu. Allah beri kelebihan dunia sedikit pada dia, dia rasa macam dia dah terlalu puas dengan dunia ni. Lalu dia tergerak hati untuk dapatkan akhirat. Dengan jalan itulah, dengan kekayaan itulah dia gunakan untuk dia mencari akhirat dia. Ada orang jenis macam tu pula.
Dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan itu. Baik. Ketahuilah tuan-puan dirahmati Allah, ketika seseorang itu menggunakan apa yang ada di dalam kehidupan dia ni melalui amal-amal ketaatan tu tadi untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu dia akan menjadi orang yang asing di tengah-tengah manusia. Dia akan jadi orang yang luar biasa di tengah-tengah manusia. Orang baca Quran satu hari satu muka. Dia satu hari khatam 30 juzuk. Sebab dia tahu dengan dia memperbanyakkan ketaatan itu, dia lebih dekat darjat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain pun kaya, tapi dia nak jadikan kekayaan dia tu dia dekat dengan Allah. Dia gunakan kekayaan tu, dia tolong orang miskin, orang susah, anak yatim, fakir miskin. Dia tak tunggu orang datang kat dia, dia pergi cari pula. Ini luar biasa. Dia tahu melalui jalan ketaatan itu, melalui sedekah tu, dia boleh dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia tak ada harta. Harta dia cukup-cukup untuk dia. Tetapi dia tahu melalui jalan puasa, dia boleh dekat dengan Allah. Dia boleh mengekang nafsu dia yang menyebabkan dia jauh daripada Allah. Lalu dia berpuasa. Dia tahan nafsu dia. Dia kekang nafsu dia. Tapi ketahuilah, orang yang seperti ini pula, yang rajin berpuasa. Orang lain puasa Isnin Khamis dia hari-hari puasa. Kita panggil puasa setahun. Ada yang puasa selang sehari. Orang ni luar biasa, tuan-puan dirahmati Allah. Dia akan menjadi ghariban finnas. Dia akan menjadi orang yang pelik di kalangan manusia. Orang lain makan, dia tak makan. Kena tanya pasal apa tak makan, puasa. Tapi hari raya pertama janganlah puasa kan. Itu pelik namanya. Itu kurang siuman namanya, tuan-puan dirahmati Allah. Tapi nak bagi tahu di sini, ketika satu orang dia menyibukkan diri dia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terlihat pelik di kalangan manusia. Orang yang kaya, pagi petang siang malam sedekah tak henti-henti. Kita sedekah subuh, dia pagi petang siang malam sedekah. Luar biasalah. Kita akan nampak, biar betul dia ni. Hari ini kita nampak orang yang luar biasa itu bila dia ada duit, dia boleh beli cash kereta Alphard dengan Wellfire. Ini baru-baru ni. Umur 27 tahun, tuan-puan. Kita nampak luar biasa ke dia? Saya tak nampak dia luar biasa, tuan-puan, dirahmati Allah. Kalau satu orang kaya, dia boleh beli Alphard, dia boleh beli Wellfire, kan? Dia boleh beli rumah banglo. Itu tak pelik. Banyak dah orang macam tu. Sebelum orang tu pun ada orang lebih kaya daripada dia. Kita panggil Qarun. Qarun lebih kaya daripada dia. Sebab tu saya tak heran. Baru-baru ni saya tengok ada satu orang pemuda umur 27 tahun, viral juga. Dia boleh beli jam. Saya pun tak ada jam tertinggal. Dengan harga nilaian dia 1,5 juta. Luar biasa lah. Pada pandangan manusia biasa, dia akan lihat benda tu luar biasa. Saya tak pandang benda tu satu luar biasa, tuan-puan. Tapi kalau saya akan pandang benda tu luar biasa pada ketika apa, tuan-puan? Ini cara saya berpandang. Saya nak ajar tuan-puan, kita lihat sesuatu itu dengan cara luar biasa kalau dia melakukan seperti apa. Seperti dia beli kenderaan tu, dia jadikan kenderaan untuk membawa pelajar-pelajar tahfiz. Dia beli banglo, kemudian dia jadikan banglo itu tahfiz. Orang macam ni saya respect dan saya kagum dan saya akan muliakan dia, tuan-puan dirahmati Allah. Saya akan berkawan dengan orang macam ni. Sebab apa? Dengan harta-harta dia tu tadi, dia gunakan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Saya tak kagum pun, saya tak apalah tu rezeki dia. Kita pun tak dengki pun, itu memang rezeki dia. Tapi benda tu biasa bagi saya. Kan? Walaupun dia boleh beli jam dengan harga 500,000, saya tak kagum tentang situ. Tapi kalau saya akan jadi kagum apabila tuan-puan yang dirahmati Allah, dia tak jadi beli 500,000 tu, kemudian dia sedekahkan dekat orang yang memerlukan. Lagi-lagi di zaman Covid ni, lagi luar biasa. Saya akan lihat benda itu lagi luar biasa. Sebab apa saya kata begitu, tuan-puan dirahmati Allah? Saya lagi melihat satu orang itu luar biasa adalah, iaitu walaupun tiada jam yang bernilai jutaan ribu pada tangannya, tetapi dia menghargai tangan yang tiada nilai.
lalu dia menggunakan tangan ini untuk kebaikan. Cuba tuan bayangkan tangan kita ni tuan-puan dirahmati Allah. Okay. Semua jenis harga jam boleh masuk dekat tangan kita. RM80 boleh masuk, RM1,000 boleh masuk, RM15,000 boleh masuk. Hatta harta jam yang bernilai RM500,000 pun boleh disarungkan di tangan kita. Soalan saya, mana yang lebih mahal, tangan kita kah ataupun jam yang ada di tangan? Di situ sahaja kita boleh menilai sebenarnya apa yang ada pada tubuh kita ini lebih bernilai, tuan-puan dirahmati Allah. Sebab saya teringat ada satu orang pemuda dia aksiden. Dia suka simpankan tangan dia dalam poket. Lalu orang kata kepada dia, apa sah kau buat macam tu kan? Setiap kali buat video, buat konten, Facebook, Instagram, TikTok, kenapa tangan masuk tangan? Tangan tu masuk dekat poket, kenapa tak tunjuk? Rupa-rupanya dia kata dia pernah aksiden menyebabkan tangan dia jadi lumpuh. Lumpuh kekal, tak boleh bergerak. Cuba tuan-puan yang bayangkan tuan-puan. Adakah satu perkara yang lebih bernilai daripada tangan kita ni yang Allah anugerahkan? Kalau letak jam 1,5 juta pun pada tangan yang cacat tu, agak-agak bernilai lagi ke jam tu yang diletakkan di tangan. Nak bagi tahu tangan kita ni lebih bernilai daripada apa yang disarungkan. Lalu sebab itu saya kata di sini tuan-puan, inilah cara kita sebenarnya menilai. Dunia ini hanyalah pinjaman semata-mata, hanyalah permainan semata-mata, gurauan semata-mata. Jadi apa yang perlu kita nilai di sini, sejauh mana kita membawa apa yang kita usahakan di dunia ini menjadi bekalan akhirat kita. Itu yang menjadi persoalan. Ini yang perlu kita didik pada diri saya, pada diri tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, apa-apa pun usaha kita di dunia, pastikan usaha itu menguntungkan kita di akhirat. Sebab itu kita katakan tadi, bila seseorang itu menyibukkan dirinya untuk ketaatan, mendekatkan diri pada Allah, dia akan terlihat orang yang luar biasa di kalangan manusia. Orang yang pelik, yang asing dan sebagainya. Baik. Sebab itu tuan-puan dirahmati Allah, pastikan kita berada di satu posisi yang tepat dalam hidup kita ini, supaya kita tak rugi kat dunia, kat akhirat pun kita tak rugi. Habis Ustaz, takkan nak hidup kat dunia ni miskin Ustaz? Tak juga. Kalau kita miskin kat dunia pun, kalau itu takdir kita, kita terimalah. Sebab Nabi kata orang yang miskin, yang sabar, kemudian dia jaga ahli keluarga dia, dia tetap usaha untuk memberi nafkah pada keluarga dia, tetap jaga ketaatan pada Allah, ketahuilah dia adalah orang yang ahli syurga yang sedang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi kalau Allah, kita usaha, kita dapat nikmat, alhamdulillah, syukur. Cuma kita kata tadi, pastikan ia bahagian akan menguntungkan juga kita di akhirat kelak. Baik. Orang yang telah mampu merasakan kenikmatan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan lagi merasakan nikmat hidup bergaul dan bercampur di tengah-tengah manusia. Okay. Imam Nawawi sebut dalam kitab ni tuan-puan dirahmati Allah, sebenarnya orang yang paling nikmat bermasyarakat ataupun bergaul dengan sesama manusia ini adalah orang yang membawa, yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia membawa pula manusia yang lain untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah orang yang benar-benar merasai kenikmatan beribadah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Iyalah tuan-puan dirahmati Allah. Kalau kita seorang saja yang buat baik, kan, pasti yang akan mendapat kebaikan daripada kita juga tak lebih daripada itu. Tapi kalau kita bergaul dengan manusia ramai-ramai, kita ajak ramai-ramai untuk bantu, sama-sama kumpul duit, bersedekah, membantu orang yang susah, mana kata keutamaan itu ramai lagi yang dapat daripada manfaat ketika kita bersama-sama berjuang. Kan? Jadi di situ yang dikatakan kenikmatan dalam sesuatu ibadah dan cara seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
secara berjemaah. Itu lebih nikmat ketika kita dapat bergaul sesama. Mana kata bukanlah kita asingkan diri, kau, aku, tak ada. Baik. Sedemikian ini adalah sebahagian daripada jalan-jalan kehidupan ahli sufi dan tarikat yang semuanya tidak cukup untuk dipelajari dan dikaji semata-mata. Namun apa yang lebih penting adalah untuk diamalkan sehingga ia dapat merasakan seperti orang yang sedang berzikir, orang yang sedang beruzlah, orang yang berkhaluah bersama dengan Allah, orang yang hidup dalam keadaan zuhud dan sebagainya. Baik. Siapa yang akan merasai semua perkara ini, tuan-puan dirahmati Allah? Iaitu orang yang mempraktikkan di dalam hidupnya. Selagi dia tak usaha diri dia untuk dekatkan diri dengan Allah melalui jalan solat, dia pelihara solat dia takkan rasa. Walaupun dia duduk beramai-ramai dengan orang lain, dengan manusia yang lain. Okey. Contoh, bila kita solat berjemaah, kita duduk ramai-ramai. Tapi ketika kita duduk ramai-ramai, kita ibadah sama-sama, sebenarnya orang yang mendekatkan diri dengan Allah, dia akan rasa. Walaupun ramai-ramai, dia terasa dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan nikmatnya berzikir tu tadi. Walaupun ramai-ramai, tapi dia merasakan nikmat berzikir itu ketika dia mengucapkan kalimah Allahu Akbar. Dia rasa. Okey. Bukanlah bermakna bila kita duduk kat bilik baru kita rasa nikmat. Tak. Sebenarnya kata pengarang kitab di sini, kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang beribadah dan mendekatkan diri dengan Allah apabila dia membawa nikmat hidup itu bergaul dan bercampur dengan manusia. Sebab apa? Lagi ramai dia boleh tarik. Ajak orang buat baik. Sebab itu, ibadah berjemaah ni sangat diutamakan. Contohnya solat lah kan. Di antaranya solat. Tapi satu masa adalah perlu kita berkeluar, duduk seorang-seorang, zikir, ingat Allah. Itu adalah waktu-waktu dia. Tapi sebenarnya salah satu jalan untuk memudahkan seseorang itu mendekatkan diri dengan Allah apabila dia duduk bergaul bersama dengan manusia, dia ajak amal-amal ini dia buat beramai-ramai. Ajak ramai-ramai untuk melakukan amalan tersebut. Jadi amalan itu akan membawa, contoh kalau puasa macam alhamdulillah tuan-puan, kalau kita duduk di Al-Barakah ni, solat berjemaah terjaga on time. Kan? Sebelum ni ada makcik kita kongsikan rasa dia, ni saya kongsikan balik kan. Tadi tak ada line sekejap. Oh ya ke? Okey, baik. Bila duduk ke Al-Barakah, kita duduk ramai-ramai di sini, tuan-puan dirahmati Allah. Okey. Jadi kita buat sama-sama, semua sama-sama. Kan? Semua sama-sama. Ibadah sama-sama. Dia terasa nikmat, terasa lebih semangat. Mengaji Quran sama-sama. Kalau puasa hari Isnin Jumaat sama-sama. Ada lain, dia rasa lain. Sebab itu Al-Barakah diwujudkan, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wujudkan Al-Barakah ni. Supaya apa? Kita dapat ni. Kadang-kadang jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah, untuk memperbaiki diri kita jadi lebih baik, kita buat sama-sama ramai-ramai. Tersangkut-sangkut lain petang ni Ustaz. Itulah. Tersangkut-sangkut sikit lah. Okey, tak apa. Sekarang dah okey Antara cara yang senang dekatkan diri dengan Allah, lakukanlah amalan beramai-ramai. Ya, betul. Sebab tu Nabi pernah tunjukkan zikir beramai-ramai. Kan? Baca Quran, tilawah tu ramai-ramai. Baru rasa nikmat. Buat seorang-seorang tu bagus dah, nikmat dah. Tapi cuba try. Sebab melalui beramai-ramai, sebab tu dalam sebuah hadis kursi, apabila seorang itu dia mengingati Allah beramai-ramai, Allah akan mengingatinya dekat satu kumpulan yang lebih mulia daripada itu, iaitu di kalangan para malaikat. Makna kata nak bagi tahu di sini, ketika seseorang itu dia berusaha untuk mentaati pada Allah melalui berjemaah. Lain sangkut-sangkut Ustaz. Sekarang macam mana? Okey? Suara saya boleh dengar dengan jelas? Tak sabar nak pergi duduk dekat Al-Barakah. Ya. Baik.
kita pun boleh rasa sebenarnya. Kalau kita solat kat rumah dan kita solat berjemaah, rasa confirm. Confirm rasa berbeza. Feeling tu pun rasa berbeza, tuan-puan dirahmati Allah. Dia tak sama dengan solat kita beramai-ramai dengan kawan-kawan yang lain berjemaah. Sebab itu pengarang kitab ni sebut apa dia? Betapa pentingnya kita mendekatkan diri dengan Allah beramai-ramai, supaya tidak ada rasa berbeza antara kita. Sehinggalah seseorang itu dia merasakan dirinya lebih bagus daripada orang lain. Bila kita buat berjemaah, result dia kita akan rasa sama-sama. Itu yang penting. Tetapi bila kita beribadah seorang-seorang, kita takut ada orang, terutamanya dalam bab-bab solat yang dituntut amalan-amalan yang dituntut dilakukan secara berjemaah. Contohnya solat berjemaah, kan. Kalau benda lain macam puasa sunat, tak ada, terbuka lah. Tapi kalau kita boleh buat ramai-ramai berjemaah, itu lebih nikmat sebenarnya. Itu yang seronok tu, tuan-puan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pun setiap perkara itu dia ada kelebihan dia. Tetap baik. Mana kata kalau seorang-seorang pun baik, kalau jemaah lagi baik sebenarnya. Okey, baik. Kemudian, sebab itu kalau kita nak tahu tanda-tanda seseorang itu dia benar-benar ma'rifatullah, dia mengenali Allah, iaitu dia akan istiqamah di dalam ketaatan. Okey. Sebab itu ada setengah para ulama ahli sufi disebut harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Kama anna harakatul jismi dalilul hayah. Gerakan seseorang berbuat ketaatan itu menunjukkan adanya dia mengenali Allah, ma'rifatullah. Okay. Seperti mana tanda orang yang hidup itu bila tubuh dia bergerak. Okey? Okey, boleh faham? Saya ulang lagi sekali. Tanda seseorang itu hidup bila dia bergerak. Okey. Bila saya bergerak macam ni, itu tandanya saya hidup. Kalau saya tak bergerak, tu tandanya saya mati. Okey, boleh faham? Okey. Anna harakatul jism dalilul hayah. Tanda seseorang itu hidup apabila tubuh dia bergerak. Begitulah juga tanda seseorang itu mengenali Allah, dekat dengan Allah, kenal Allah, iaitu apabila seseorang itu dia bergerak melakukan ketaatan. Macam tadi kita katalah, dia usaha untuk zikrullah, berpuasa, baca Quran, solat. Inilah tanda-tanda dia. Jadi hari ini kita usaha tak untuk melakukan ketaatan? Kita usaha tak memperbaiki ketaatan kita? Bila kita usaha ke arah itu, sebenarnya itu tanda kita ini berada di satu kedudukan hamba Allah yang mengenali Tuhannya. Tapi bila kita bermalas-malasan, kita tak mau buat ketaatan, itu sebenarnya ada tanda ketipisan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong, didoakan. Ni kawan kita ada minta tolong, dipermudahkan buat sahabat ilmu yang ingin menuntut ilmu di Al-Barakah. Amin. InsyaAllah kita sama-sama doa, moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita pegang kata-kata ni. Kita pegang kata-kata ni. Tanda seseorang itu dia ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia menggerakkan hati dan jiwa dia, bahkan jasad dia, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan yang bagaimana? Yang telah disyariatkan tu tadi. Solahnya, zakahnya, sedekahnya, puasanya, zikirnya dan sebagainya. Itu tanda orang itu hidup dalam ma'rifatullah, mengenali Allah. Tetapi ketika dia meninggalkan perkara-perkara tersebut, seolah-olah dia sedang mati di sisi Allah. Jiwa dia dah mati, perasaan dia dah mati, hilang nikmat dalam ketaatan. Itu tanda-tanda yang buruklah bagi seseorang tu. Jadi nak tak nak dia kena cari ubat, dia kena jumpa doktor. Doktor di sini maksudnya ulama-ulama ataupun kita panggil hukama. Alim ulama dan hukama ataupun kubara. Okey.
kita ni kan, kalau nak hidupkan hati kita, hidupkan ibadah kita balik, yang lama kita tinggal, yang kita rasa tak ada rasa nikmat pada amal ibadah tu tadi, jauh daripada amal-amal agama ni, siapa yang kita kena jumpa? 3 orang. 3 jenis orang ni kita kena jumpa, tuan-puan dan rahmati Allah, untuk hidupkan balik jiwa kita, hidupkan balik pemikiran kita, rasa nikmat dalam agama syariat ni balik kan. 3 orang ni. Yang pertama ulama, yang kedua hukama, yang ketiga kubara. Apa beza ketiga-tiga ni, tuan-puan dan rahmati Allah? Yang pertama, ulama ni siapa? Ulama ni orang yang mengamalkan ilmunya. Itu definisi ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut di sisi Allah adalah ulama. Jumpa orang ni. Kalau kita nak gerakkan balik ketaatan kita pada Allah, yang semakin hari semakin longlai, malas, bosan dan sebagainya, kembalilah pada ulama. Jumpa balik ulama, minta nasihat dia, minta tunjuk ajar. Baik, satu. Yang kedua, hukama. Siapa pula hukama ni, tuan-puan dan rahmati Allah? Hukama ini adalah orang yang beramal dengan ilmunya, dan nasihat dia adalah nasihat yang tepat, dan setiap percakapan dia adalah benar. Bukan sekadar mengamalkan ilmu, tetapi apa yang dia ucapkan adalah tepat, dan apa yang dia lakukan adalah benar. Bahkan dia mampu, hukama ni juga kita panggil orang yang mampu mendidik jiwa-jiwa manusia, membimbing jiwa-jiwa manusia ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Okey, dah jumpa ulama, tak berkesan, jumpa hukama ni pula. Okey. Kalau tak berkesan juga, jumpa kubara, kita panggil. Kubara ni siapa? Orang yang memiliki kedua-dua ni. Kan? Ilmu, dia amal ilmu tersebut, kemudian dia mampu membimbing kita, meluruskan hidup kita balik, membawa kita kepada ketaatan, membawa kita kepada menilai dunia dan akhirat dengan cara yang benar. Ni kubara. Jadi kalau kita dah jumpa orang ini, kalau dalam dunia kedoktoran, dia ada nurse kan, dia ada orang bawah nurse, lepas tu dia apa lagi, macam-macam lah kan. Dalam dunia perubatan ni, sampailah pakar kan dan sebagainya. Dalam bab urusan agama ni, samalah tuan-puan, dalam urusan ketaatan ni kan. Jadi kita tengok kedudukan kita dalam ketaatan tu bagaimana. Rajin, malas ataupun biasa. Kalau kita nak pertingkatkan, memperbaiki ketaatan kita, jumpalah 3 orang ni. InsyaAllah tuan-puan akan mereka ini akan membawa kita kepada jalan Allah, makrifat yang sebenar, mengenali Allah. Makrifat adalah mengenal Allah dengan segala macam keagungan, kebesaran, kekuasaan. Jika seorang hamba melakukan perbuatan taat kepada Allah, berarti hal itu satu bukti bahawa dia telah mengenali Allah. Jika semakin banyak perbuatan taat yang dilakukan, maka semakin mendalamlah pula dia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula sebaliknya, jika dia semakin sedikit perbuatan taatnya, maka akan sedikit pula lah kemakrifatannya. Hal ini kerana perbuatan zahir adalah merupakan cerminan daripada sikap batinnya, dan hal ini diperkuatkan dengan adanya sesuatu gerakan pada organ tubuh, menjadi bukti bahawa jasad seseorang itu masih lagi hidup. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang yang rajin bekerja, rajin berkhidmat, rajin bergerak ni, kita kata orang yang hidup. Tapi kalau orang tu sikit-sikit tidur, sikit-sikit lepak, sikit-sikit mana kata dia tak buat kerja, mana kata kita panggil orang ni habislah. Kita nampak kan, secara zahirnya begitu tubuh badan kita ni. Tapi kalau orang tu dia rajin, lepas dia buat kerja ni, kita panggil dia orang apa? Orang luar biasa, orang yang hidup, orang yang betul-betul menikmati kehidupan kan? Begitulah juga dengan orang yang melakukan ketaatan tadi. Lagi banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya lebih dia mendapat, dia juga adalah orang yang mendalam dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab itu dalam ketaatan itu, apa yang kita minta tuan-puan, selain daripada
balasan pahala tu tadi, apa yang kita minta? Redha. Kita buat itu kerana kita nak dapatkan redha Allah. Sebab benda itu adalah kesukaan Allah. Allah suka apa? Orang tu salah. Allah suka apa? Allah suka kita ni buat baik. Allah suka apa? Allah suka kita cakap benda yang baik. Allah suka apa? Kita ni melihat benda yang baik. Okay. Jadi sebab apa orang tanya? Pasal apa kau buat baik ni? Kan? Aku buat baik sebab Allah suka. Aku buatlah baik. Nampak tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa saya usahakan untuk berkongsi perkara ini pada petang ini, tuan-puan yang dirahmati Allah? Kenapa saya pilih tajuk ini? Sebab saya teringat perbincangan malam tadi kita berkaitan dengan Dajjal, fitnah Dajjal. Kalau kita perhatikan balik surah Al-Kahfi. Okey. Kenapa Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi paling kurang 10 ayat pertama, 10 ayat yang kedua? Ada satu rahsia yang perlu kita perhatikan pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-110. Baik. Di situ adalah keyword untuk kita berhadapan di zaman fitnah ini. Sebelum kita benar-benar berada di satu zaman di mana Dajjal di depan mata kita. Okay. Sebelum Dajjal sebenar datang, ada tanda-tanda yang membawa kita mengenali bahawa Dajjal itu akan keluar, kan? Okay. Macam seorang ibu mengandung, tanda-tanda anak tu nak keluar macam-macam lah, kan? Mana kata anak tu terbit, ada tanda-tandanya. Begitulah tanda-tanda Dajjal nak keluar, fitnah-fitnah yang di sebelumnya tu kita akan lihat. Okay. Di antara fitnah yang dikhabarkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi adalah fitnah akidah yang akan merosakkan akidah kita. Fitnah kekuasaan. Fitnah ilmu sendiri itu. Ilmu itu juga menjadi fitnah pada seseorang. Kalau dia tak mohon perlindungan daripada Allah, daripada fitnah-fitnah ilmu ni, dia akan terjerumus dalam kesesatan. Na'udzubillahi min zalik. Dan yang keempat adalah fitnah kekayaan, harta. Baik. Apapun tuan-puan dirahmati Allah, ada bimbingan wahyu pada ayat yang ke-110 dan ayat ke-10. Okey. Cantik. Di permulaan ayat pada ayat yang ke-10, di situ ada bimbingan wahyu yang Allah nak sampaikan pada kita, bahkan pada ayat yang ke-110 yang last sekali. Kan kita digalakkan baca surah Al-Kahfi semua, ataupun 10 yang pertama ataupun 10 yang kedua. Di mana kita melihat bimbingan wahyu itu pada ayat yang ke-10 dan ayat ke-110. Kalau ayat yang ke-10 apa dia? Ketika kita panggil pemuda-pemuda Kahfi itu, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang pertama, minta rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Minta sungguh-sungguh pertolongan Allah. Sebab fitnah ini satu benda yang boleh meragutkan akidah kita, boleh meragutkan amal ibadah kita, boleh memesongkan keyakinan kita. Minta pertolongan daripada Allah. Rasyada, yang kedua, bimbingan tu tadi, kebijaksanaan. Kita perlukan mencari orang yang boleh bimbing kita. Duduk dengan para ulama, hukama dan kubara ni, duduk dengan mereka supaya kita dapat bimbingan wahyu tu tadi berterusan, pagi, petang, siang, malam, tak kisah tuan-puan. Tengoklah ceramah-ceramah ilmu agama ni, teruskan. Di situ kita boleh dapat rasyada tu tadi, rasyid, bimbingan daripada Allah. Bila orang sebut pasal Quran, pasal hadis, dengar je tuan-puan. Di situ ada bimbingan wahyu. Itu maksud di situ. Baik. 2. Kalau kita kembali pada ayat 110 surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum. Nabi kata, aku juga adalah manusia seperti kamu. Ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Cuma lebihnya aku diberikan wahyu daripada Allah tentang apa yang akan berlaku, diperlihatkan apa yang telah berlaku, tentang keesaan dan keagungan Allah.
Ilahukum ilahun wahid. Ilahukum, Tuhan kamu. Ilahun wahid, Tuhan yang satu. Baik. Di antara fitnah Dajjal yang sebenar yang akan datang pada kita, kita dah bincang dah malam semalam, iaitu dia akan merosakkan akidah kita. Dia akan rosakkan keyakinan kita. Dia akan cabut iman kita. Sebab itu pada ayat yang terakhir itu, dia membimbing kita agar memperbaharui balik iman kita. Ketahuilah bahawa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu hanyalah Allah yang satu. Jangan ubah keyakinan tu. Sebab tu penting baca. Kita baca surah Kahfi ni, sebab Kahfi ni ayat itu dia mengingatkan kita tentang ketuhanan. Sebab fitnah yang paling besar yang akan datang adalah fitnah yang akan merosakkan akidah dan iman kita. Sebab tu Allah kata, sibukkanlah falyamal amalan soleh. Sibukkanlah diri kamu dengan amal soleh. Di zaman-zaman fitnah ni, di antara orang-orang yang terselamat adalah orang yang sibukkan dirinya dengan amal-amal soleh. Sebab tu kalau tuan-puan lihat balik hadis-hadis Nabi tentang kedatangan Dajjal ni. Dajjal dia tak boleh masuk Mekah Madinah. Ada setengah para ulama kata Mekah Madinah tu kecil. Jadi berapa ramai orang je boleh datang kat situ, duduk situ, yang akan terselamat kan daripada kedatangan Dajjal. Cuma ada setengah para ulama kata, siapa-siapa yang beramal seperti amal Ahlul Madinah dan Ahlul Mekah ketika ini, mana kata kalau kita pergi Mekah, Madinah, kita akan lihat mereka di sana 24 jam ibadah. Lampu tu tak tertutup tuan-puan. Lampu dekat Masjid Nabawi, dekat Mekah tu, 24 jam. Kalau tuan-puan duduk di situ 24 jam, dia orang tak halau lah. Duduk beribadah, solat 24 jam, dia orang tak halau. Seolah-olah nak bagi gambaran, falyamal amalan salihan. Di antara cabaran dan cara untuk menghadapi zaman-zaman fitnah ni, sibukkan diri kita dengan amal ibadah. Jangan terkesan dengan fitnah-fitnah yang datang sehingga kan kita melalaikan ibadah-ibadah kita. Tu. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bahkan Allah pesan lagi, Allah tegaskan, ketika kita beribadah tu pelihara sungguh-sungguh ibadah tu tadi. Jangan sampai berlakunya kesyirikan. Syirik. Bila beribadah, jangan sampai membawa kepada syirik. Ni Allah nak bagi tahu ni. Zaman kita ni, syirik yang kita lihat, Nabi kata, ala ukhbirukum, aku nak bagi tahu suatu fitnah yang sebelum datangnya Dajjal, yang sangat aku takuti sebelum datangnya Dajjal. Dajjal tu dah bahaya dah. Lagi aku takut adalah asyirkul khafi. Seolah-olah Nabi nak datangkan maksud bahawasanya Dajjal dan fitnah riya ataupun syirik kecil ini juga berbahaya, yang boleh merosakkan amal ibadah. Kita dah sibuk dah dengan ibadah, dah bagus dah. Tapi menayangkan ibadah tu tadi, syirik khafi, menayang-nayangkan amal ibadah kita. Hati-hati Nabi kata, dalam beribadah jangan nak tayang-tayang sangat ibadah kita tu. Soroklah dan doalah pada Allah, ya Allah, kalau kita ni suka buat kebaikan secara terang-terangan, dalam masa yang sama buatlah kebaikan dalam senyap-senyap. Dan doalah pada Allah, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, moga-moga amalan yang senyap-senyap ini lebih baik daripada yang terang-terangan. Sebab kita nak keluarkan daripada wala tusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kita syirik. Jangan kita nak menunjuk-nunjuk amal ibadah kita. Dah amal ibadah tu bagus, tapi ditayang-tayangkan pula. Itu yang cabaran tu. Mungkin ada alasan-alasan kata nak ngajar dan sebagainya. Ya, kita tak nafikan. Tapi ketahuilah, kalau kita faham tentang amal berkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi, terang-terang Allah sebut kita berada di satu zaman fitnah di mana amal kebaikan pun orang nak tayang-tayang. Itu perbincangan yang lain lah. Tapi nak bagi tahu sampai satu tahap fitnah tu, sampai buat baik pun kita nak kena tayang-tayang pada orang. Ulama, para sahabat ataupun orang soleh dulu, dia usaha untuk menyorokkan kebaikan tu tadi.
Tapi di zaman fitnah ni kita berhadapan dengan tu. Jadi cuma pesan pada diri kita, jangan sampai amalan kita tu menjadi rosak kerana syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang sehinggakan kita suka menayang-nayangkan solat kita, kita menayang-nayangkan solat kita, zikir kita, lagi apa, sedekah kita. Ini bukan cerita sedekah. Ini orang suka sedekah apa ni kan, tayang-tayang kan. Bukan tu je, solat pun ada. Ini bahaya ni. Kita berada di satu zaman fitnah sampai satu tahap dalam ibadah pun orang nak tayang-tayang. Siapa yang kata ni? Ayat Al-Quran ni kata. Jadi cuma Allah pesan, wala tusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jaga betul-betul. Kalau tayang tu pun jangan 24 jam lah tayang. Gitulah. Pastikan ada amalan yang tersembunyi lebih baik daripada yang kita tayang tu. Kaedah dia begitu. Nak sedekah silakan. Nak tayang silakan. Tapi pastikan ada amalan yang tersembunyi yang lebih baik daripada amalan yang terang-terang tu. Kalau waktu terang-terang kita sedekah 1000 contoh. Pastikan ada amalan yang tersembunyi yang lebih baik daripada amalan yang terang-terangan tu. Supaya kita terkeluar daripada fitnah syirik khafi ni tadi. Baik, wallahu alam. Tuan-tuan dirahmati Allah, cukup sekadar itu perkongsian kita pada petang ini. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.